Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada pagi ini yang baru saja memberikan ucapan haluan, yang mana kita dengar tadi suaranya mirip seorang Juruhebah TV Hijrah. Yang kita kasihi Tuan Haji Lokman sebagai pimpinan kita dan yang telah berusaha bersama-sama dengan kaki tangan lain untuk menjayakan program kita di pagi ini. Seterusnya hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi izin kepada kita berada di dalam majlis yang baik, insya-Allah. Dan alhamdulillah, sekali lagi kita pagi ini diberi izin oleh Allah berada di dalam majlis yang baik, majlis ilmu soal jawab agama. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insya-Allah, merupakan satu saham akhirat untuk kita bawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah Taala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan pula orang-orang yang diberi kepadanya ilmu pengetahuan akan darjat-darjat. Manusia ni dua saja, yang beriman dan yang tidak beriman. Yang Allah beri kebaikan di dalam dunia ini semua orang, sama ada dia orang beriman ataupun orang bukan Islam, orang yang tidak beriman, semuanya mendapat kebaikan sekira-kira kehendak Allah di atas hidup dunia ini. Tetapi di akhirat Allah hanya memberi kebaikan kepada orang-orang yang beriman saja. Sebab tu kelakuan kita ataupun perbuatan kita, dia mesti ada lawan kontra dia. Baik, lawan dia jahatlah. Kalau huduh, molek. Kalau senang, susah. Kalau suka, duka. Kaya, miskin. Ketawa, menangis. Dan lain-lainlah. Dalam dunia ini, segala sifat-sifat yang berlawanan ini kita akan dapat, sama ada sedikit atau banyak. Maksudnya dalam dunia ini, sama ada kita orang beriman atau orang yang tidak beriman, ada kalanya senang, ada kalanya susah. Orang bukan Islam ada susah, ada senang. Ada miskin, ada kaya. Orang beriman pun ada yang sehat, ada yang sakit. Di akhirat nanti akan dipisahkan. Hak senang saja untuk ahli syurga. Yang dalam neraka tu semua benda lawang ni, hak susah. Maknanya dalam syurga kat gini tak ada orang susah, semua orang senang. Yang susahnya ahli neraka. Dalam syurga nanti di akhirat kehidupan yang abadi, semua kaya, semua happy, gembira, semua dalam keadaan selesa. Yang buruk-buruk, hak sakitnya, hak menderitanya, hak menangis di dalam neraka. Jadi kita hidup dalam dunia ini antara dua lah. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Kalau tak suka, nangis. Tak nangis, suka. Ada orang suka semua, apa mati suka. Ada orang sedih daripada awal hidup sampai ke mati. Sedih. Ada orang yang ramainya dia gila. Macam kita dia gila. Dulu masa lahir kan nangis. Nangis, wek, nangis. Bila mak besar dah, mak beli basikal, suka pula. Boleh gohit basikal. Biar pedas sebelah pun. Lepas tu pula boleh nak cari kerja susah pula kita. Boleh kerja suka pula, ada pendapatan 4-5 ribu sebulan. Orang lain tak ada pitih. Dia gilik mau, senang, susah, suka, duka. Duduk seorang susahnya, tak ada orang nak kucai kopi. Ada orang nak jadi rendam lagi mulai panas.
Berak kata nak boleh nikah, suka pula. Lepas nikah pula hilang mau bitina pacak, duka pula. Jadi dia musik sama gitu. Di akhirat lain. Itu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersifat dengan Rahman, yang bersifat dengan Rahim. Rahman maksudnya pemurah. Rahim maknanya penyayang. Ar-Rahmanu fid dunya wa Rahimu fil akhirah. Pemurahnya Allah ni, orang bukan Islam pun semuanya Allah beri rezeki. Tokek kasino pun makan kenyang-nyanda silmak. Tak, bukan dia makan silmak jadi penyakit, jadi racun dan sebagainya. Orang semua berala pun Allah beri kereta besar-besar pakai. Tapi di akhirat ada lah. Kerana apa? Orang-orang yang beriman tempatnya di syurga. Kemudian ditambahkan lagi pula, wallazina utul ilma darajat. Orang beriman nak banding dengan orang beriman yang berilmu pula, ada kelebihan yang lain pula. Tak usah kata ilmu akhirat, ilmu dunia pun membezakan manusia. Ilmu dunia, contohnya dia ada SPM, tak sama dah dengan budak tak ada SPM. Dia ada diploma, nak minta kerja boleh, ni tak boleh. Kerja tu nak diploma. Dia sekolah pelajar 2, lepas tu nyambung nyetik burung. Tak boleh nak kerja. Yang ada mana degree sudah tidak sama dengan yang ada diploma. Yang master dia minta lecturer. Degree saja tak boleh minta. Yang ada PhD seterusnya dan sebagainya. Hak dunia pun sudah membezakan manusia. Apatah lagi ilmu yang bangsa akhirat. Nampak? Cuma sekurang-kurangnya kita ni orang mukmin. Orang mukmin ni wali Allah. Kata Imam Nawawi, kullu mukmin waliyullah. Walau kana fasiqa, semua orang beriman adalah wali Allah. Walaupun dia fasik, walaupun seluruh pendek. Walaupun maknanya rambut pang cokeng tadai macam burung belatuk. Bila ada iman dalam hati, dia sudah jadi waliullah. Wali ni ada 2, waliun saghir, wali kabir. Wali maksud di sini wali kecil. Maknanya Allah kasih. Allah bukan kasih dia luar pendek. Allah bukan kasih pasal dia pakai gelang tangan. Allah bukan kasih kerana dia tak semayang tu. Kerana ada kepercayaan tentang 2 kalimah syahadah di dalam hatinya. Wali besar tu, hak kita dengar cerita-cerita tu lah. Hak hebat-hebat, dekat dengan Allah, hak kuat ibadahnya, tu wali lain. Maksud wali di sini maknanya kekasih Allah. Beza dah kita ni dengan orang bukan Islam. Pagi Jumaat tu imam kata afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang yang beriman dengan orang kafir? Fasik dalam ayat ini makna kafir. Tak sama dah. Kita ni kalau kita buat satu benda kecil saja, pahala. Contohnya kita jalan-jalan tengok ada anak ayah jatuh dalam lokang. Kita akak boleh dah mula. Pahala dah. Tapi kalau orang bukan Islam, orang kafir, dia buat besar mana pun kebaikan, baik dengan orang tuanya, baik dengan apa benda masyarakat, dia buat kebajikan dan sebagainya, di akhirat haba'an mansura, debu yang berterbangan. Tak ada apa-apa. Dibalas perbuatan baik orang bukan Islam di dalam dunia saja. Ditanya kepada para ulama, orang-orang bukan Islam yang baik-baik ni gua ni balasannya di akhirat. Baik, ada buat badan kebajikan, ada buat rumah anak yatim, ada buat bantuan untuk homeless dan sebagainya. Jawab ulama, mereka dibalas kebaikan itu di dalam dunia saja. Di antara balasan Allah bagi orang bukan Islam yang baik di dunia ialah murah rezeki, panjang umur. Batulah orang-orang bukan Islam yang baik dengan makhluk, yang buat badan kebajikan, yang tubuhkan badan ke rumah-rumah anak yatim, biasanya panjang umur. Kita tengok bekas-bekas benda pelakon-pelakon Hollywood tua-tua, hak popular 70-an, sekarang dah tua dah. Mereka ada badan rumah kebajikan, ada buat beri makan pada homeless. Panjang umur betul sungguh kita buat kajian. Kemudian pula mereka ini murah rezeki. Orang bukan Islam, dia ni kuat sedekah, kuat buat kebajikan, murah rezekinya. Tapi di akhirat tidak lagi, setakat di dalam dunia saja. Sebab tu bila orang bukan Islam, kita boleh berdoa,
tetapi tidak selepas mati. Kadang-kadang ada orang bukan Islam mati, orang Islam dia kata rest in peace. Tak boleh kata lagu tu. Kerana dilarang. Nabi SAW kata begitu kepada pak saudara yang meninggal, tidak masuk Islam. Dilarang oleh Allah. Dia kita nak doa pada orang bukan Islam, masih hidup. Kawan kita ni orang kafir, orang bukan Islam, kita doa kepada dia boleh. Doa apa? Doa apa saja yang baik. Doa apa paling baik tu orang bukan Islam? Doa dapat hidayah. Ya Allah berikan hidayah pada kawan aku yang bukan Islam ni. Itu doa yang terbaik. Ada doa-doa dunia dibolehkan. Kita agak baik dengan orang bukan Islam, kawan kita, jiran kita, staf kita, kita doakan dia supaya murah rezeki. Boleh. Kita doa dia nak pergi musafir, nak pergi KS supaya selamat pergi balik. Boleh. Itu barang tidak salah. Tapi bila mati kita nak kata rest in peace. Tak boleh. Rest ini apa benda? Berehatlah. In peace dalam keadaan aman damai. Aman damai dalam Quran kata pagi dan petang diazab dengan azab kubur. Kita nak canggah Allah Ta'ala pula. Tak betul. Pagi dan petang 2 kali azab di alam barzah orang kafir. Macam mana kita nak kata rehatlah kamu dengan keamanan? Amang apa kena katok? Amang ni kena gosok. Macam bini nak tidur malam-malam, bang, yang gosok kat sikit. Kita ambil tu lepuk atas kepala. Orang nak panggil amang lagu tu. Jadi doa setakat belum mati. Katakanlah matilah seorang bukan Islam, kita doakanlah agar keturunannya itu Islam. Nampak? Baik. Balik kita pada yang satu lagi, apabila orang Islam itu levelnya tinggi di sisi Allah, lebih tinggi lagi level kalau kita ada ilmu. Kata Imam Syafi'i, man arada bidunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak cemerlang di dunia, kena ada ilmu. Ilmu dunia. Siapa nak cemerlang di akhirat, kena ada ilmu. Ilmu akhirat. Maknanya dunia ke akhirat, ilmu memang penting. Hak lara pun kena ada ilmu. Contoh nak bagian nyanyi. Tengok penyanyi-penyanyi hak kelas, hak nyanyi, hak koropo. Hak superstar. 5 bintang punya. Cik kita panggil kali, LHDN panggil kali, buat dinner. 50,000. Faham tak lagi? Selagu 5,000. Kali panggil 50,000. Pasal apa? Pasal dia walaupun menyanyi tu larak, dia ada ilmu tentang menyanyi. Kalau nak murah, panggil hak nyanyi juga, tapi tak ada ilmu. Juara pertandingan karaoke kat tapel. Faham tak? Tu boleh hari 15 hari susu Cak Junjun 2 puk. Tak apa, tu murah tu. Maknanya, benda lara pun kalau ada ilmu, dia mencapai darjat yang tinggi. Faham tak lagi? Apatah lagi kalau benda akhirat. Benda yang menguntung kita pada alam yang kekal. Kenapa kita perlu ada ilmu? Kerana bila ada ilmu, biasanya betul. Dia mana-mana jabat pun dia nak betul. Kerja nak betul dulu. Jabat, lepas tu dah lewat kerja pula. Dia beri lah. Macam-macam lah. Dan kadang-kadang dia beri cuti, kadang-kadang dia berhentikan dan sebagainya. Kalau maknanya boleh buat lagi, tapi macam ke boleh buat dengan tak boleh buat tu sama banyak, maka dia halau dari pejabat. Dia halau. Halau tu bahasa kasar lah. Kalau bahasa Perancis, function. Kita panggil pencen. Faham lagi? Pencen tu benarnya dia halau dari pejabat. Kerana tak jadi punah jana, potong stek jabat. Faham tak? Nampak mata tau. Raba ngata rawa kali. Contohnya itu maknanya diragukan kebolehannya bekerja. Itu maksudnya penting. Maka apatah lagi kalau kerja-kerja yang makna kita akan kutip hasilnya itu sangat penting untuk nasib kita di akhirat nanti. Contohnya ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, engkau kena beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Tiap-tiap ibadah mesti dengan ada pengetahuan. Kalau kita tak pandai buat dengan betul, alik betul. Tapi pada galiknya hak sama-sama tak betul lah. Tak usah kata nak baca Quran surah Al-Kahfi. Alik betul yang dia tak pernah belajar, dia tak akan dapat sebut dengan betul, alik siapa ia.
apatah lagi Quran, apatah lagi qiraah, apatah lagi tafsir. Dia gitu. Maka berkata Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang melakukan pekerjaan yang tidak tahu apa yang dia buat, biasanya pekerjaan itu tak betul dan tidak akan diterima. Kalau kita nak kerja polis, mesti kena masuk dulu pondok dia. Di Kuala Kubu, pondok polis. Sekolah polis. Belajar supaya jadi polis. Bukan bila diterima jadi polis, bagi pistol selalu. Interview 600 orang, 300 orang lulus. Sebelum balik, saya buat suka cerita mengumumkan 300 orang daripada kamu telah lulus dalam temunuga menjadi anggota polis. Pergi ambil pistol di belakang suti seorang dan peluru setong seorang. Minggu depan baru lapor diri. Tengok suara bom muka depan sok. 3 kerbau di tembok mampu di kampung mana. Faham lagi? Tak? Nyeri pistol lalu. Punah ranah habis. Kena pergi mengaji dulu. Nak masuk bomba, pondok ni apa kata apa? Dia ada pondok madrasah bomba. Tak, madrasah tu bukan makna mengaji agama. Madrasah tu bahasa Arab, bahasa Melayu sekolah. Nak jadi Messi ada sekolah. Ada sekolah tidak ngarut ngabang ni cocok orang. Orang sakit punggung cocok mata. Faham? Sakit hidung cocok punggung. Jadi kena sekolah supaya apa? Supaya kat gi dia buat betul. Tu yang nak suruh belajar tu nak suruh tambah ilmu tu. Kita dengar orang umur 50 dah buat PhD. Kenapa? Bila ilmu dia bertambah, yarfa'illah, Allah tambah lagi, angkat lagi darajat, lebih daripada orang lain. Orang yang di UPSR tidak sama dah sekadar darjah 2. Orang yang sudah sampai PMR sudah level lebih tinggi daripada UPSR. Orang yang di SPM jauh lebih tinggi daripada PMR. Orang ada diploma lebih tinggi daripada SPM. Orang ada degree jauh lebih pandai daripada orang yang ada SPM saja. Begitulah seterusnya. Patutlah ilmu dunia sekalipun tidak salah di sisi Islam. Lebih tahu, lebih baik. Lebih tahu, lebih baik. Jadi balik kita pada ilmu agama. Biasanya kalau kita tak belajar, biasalah, tidak mustahil, cuma biasanya tak betul. Dalam duduk mengaji tu tak betul. Hak bang 8 tahun dah bang pun tak betul kok. Dalam hadis kata suruh letak jari dalam lubang telinga, ataupun letak tangan tutup pada telinga. Nabi pesan itu, kalau bang, ambil tangan bubuh di lubang telinga, atau ambil jari bubuh dalam lubang telinga. Ia pegang telinga. 8 tahun bang. Dia juru muazzin dah tidak belajar, tak betul juga. Tahu tak? Muazzin pun tak betul dah. Tak usah kata hak mak repik. Kadang-kadang jadi imam pun tak betul dah. Jadi imam, kalau kita ni tak ada air semayang, lepas salam, jangan bawa ke makmum. Kita lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku dah mandi junub lagi. Tu imam bagi Jumaat. Tak bawa tak? Jangan bawa ke makmum. Tak ada doa, bawa balik mandi junub, mayang seorang rumah. Tak, dia buat pengumuman, saya sebenarnya lupa mandi junub. Habis satu masjid, kecoh habis. Nak buat guna pula. Pasal apa? Pasal dia imam saja, dia tidak mengaji. Apatah lagi kita yang tidak imam, yang tidak muazzin. Jadi keseluruhan kepentingan ilmu di dalam Islam, sama ada rubuk ibadat, rubuk muamalat, munakahat dan jinayah. Hidup kita ni 4 saja. Ibadah, muamalat, munakahat, jinayah. 4 ni. Ibadah ni dengan bersucinya, dengan haidnya, dengan nifahnya, dengan istihadahnya, dengan mandi, wuduk dan sebagainya, dengan sembahyang, dengan puasa, zakat, haji, korban, sembelih dan sebagainya. Yang kedua, muamalah, jual, beli, gadai, hutang, pinjam, sewa, saham dan sebagainya. Semua ni ikut hukum. Kemudian munakahat, dengan meminang, dengan merisik khabar, dengan hukum akad nikah, dengan hukum walinya, mana boleh jadi saksinya, berapa mas kahwinnya, hukum apa benda ni hadanahnya, kemudian apa benda ni nafkahnya, cerai berai, talak dan sebagainya.
Dan yang terakhir jinayah, iaitu mengawal manusia. Nah, dengan hukum mahkamahnya, hukum penggambala, hukum pendakwa, hukuman hudud, ada kisos, ada takzir dan sebagainya. 4 ini roboh, jadilah satu kelengkapan hidup manusia. Keempat-empat ni semuanya berhajat kepada ilmu. Nah, kita nak belajar, kita semayang, tapi semayang yang paling penting, tapi kita tak belajar. Nah, nampak? Nah, ramai orang ni takbir tak betul dah. Takbir, orang takbir alif datang A. Nak, lam datang la, Allah. A kan? Dia A. Allah. O, bukan bukan alif datang A. Alif datang O, kena buat mak, kopi O. Nah, nampak? Nah, benda simple saja. Hamzah di atas berbunyi A. Allah. Bukan payuh kan? Allahu Akbar. Dia Allah. Oh jadi. Nah, tapi kalau lidah dia pendek, lain dia cedera, lidah masuk dalam poket rezek. Nah, putus lidah, jadi bunyi O. Tu dia maaf. Tapi kita tak, kerana tak mengaji. Nah, Allah Akbar. Nampak tak? Nah, ini masalah. Nah, ada 3 kali haji pun ambil wuduk dah betul. 3 kali dah pergi haji. Tapi kita tengok dia ambil wuduk dah betul. Nah, dia basuh muka ni, dia ambil air buah tani. 3 kali. Dagu tak kena? Sah tak? Tak. Famsahu waksilu wujuhakum. Hendaklah kamu basuh akan semua muka kamu. Kat mana muka ni? Tepat tumbuh rambut, start sampai bawah tulang dagu. Ni panjang. Sini start ni, muka. Walaupun rambut dia start lambat, ada ke orang start lewat. Sini baru start. Tak, dia kira sini juga. Faham lagi? Janganlah suka. Faham tak? Sini juga dia kira muka. Tak? Sampai bawah ni. Dah kalau air gitu saja, bawah hidung ni tak kena, tak sah. Nah. 4 kali pergi ke Mekah. Oh, sibuk kali. Siapa pilot kapal terbang kenal dia. Dia duduk tu pilot pergi pula ni. Pilot tegur dia. Dah kena. Pergi sama. Tapi ambil wuduk, tumit tak kena air. Ni masalah. Bila wuduk tak sah, semayang sah tak? Tak sah. Bila semayang tak sah haji. Umududdin as-salah. Tiang agama, semayang. Tak ada tiang, tak ada hak lain. Hak lain dengan haji, zakat, perjuangan, jihad, begitu begini, zakah apa semua. Gantung atas tiang ni. Dia tiang ni kena semayang dia betul. Awalu ma yuhasabu 'anil 'abdu fil qabri as-salah. Awal-awal yang dikira dulu atas mayat yang disimpan di alam barzah, buhlah kubur, semayang dulu, cek. Wa in saluhat, jikalau elok semayang itu, saluhasairu amali, barulah dikira elok amalan yang lain. Nampak? Wa in fasadat, kalau jengkreng semayang, faham tak? Nabi tak kata jengkreng, Nabi kata wa in fasadat. Aku terjemah jengkreng. Faham tak? Maksudnya jika rosak. Nah, fasadasairu amali, maka rosak habis amalan lain. Nah, Allahu Rabbi. Tengok pada melontar tu tak? Rupanya ambil wuduk tak kena. Satu hari Nabi, dia duduk. Dia tengok seorang laki-laki, sahabat juga. Mari ambil wuduk. Basuh. Time basuh kaki. Kaki kamu dari hujung jari sampai lebih buku lali. Nah, kena belaka. Maknanya habis dengan tumit-tumit. Nabi tengok, tumit tak kena. Nabi kata, wailul aqabi minan nar, celaka sungguh 2 kaki laki-laki itu dalam neraka jahanam nanti. Tu orang semayang, bukan makfik. Orang semayang. Nampak? Tumit belakang tak kena. Pasal apa? Tidak ngaji. Tidak belajar. Contoh. Sebab tu pentingnya belajar. Sebab tu kita ni belajar sebenarnya wajib. Tapi tak banyak fardu ain. Fardu ain ni sikit je. Tak macam fardu kifayah. Fardu kifayah banyak ilmu kena mengaji. Dengan ilmu nahwu, dengan ilmu sarah, dengan ma'ani, dengan berbadik, dengan tasbih, dengan isti'arah, dengan dirayah, dengan riwayah. Jeng kepala otak kita. Nak jadi ulama'. Dengar fardu ain je. Dengar ilmu tauhid biar faham. Dengar ilmu fiqh biar reti. Semayang biar betul belaka. Kemudian ilmu akhlak biar jadi orang yang
juruh. Itu saja fardu ain. Tak belajar bab haji. Nak, wak balik batu sini. Batu kutip melotong lebih nanti wak balik Terengganu. Pasal apa? Pasal nak pergi Mekah bagi khusus. Orang duk ngajar kitab malam-malam tak pergi dengar. Faham? Tak pergi dengar dia. Dia tak dengar hak kata berita tu. Nampak? Kami ada majoriti. Jangan politik ni contoh. Dia nak pergi Mekah, dia tunggu hak jabat tabung haji mari khusus baru lagi belajar. Orang ni kok sampai sekolah sembang tu agak kita dengar malam-malam. Siang cari makan, makan kedarah, betul tak? Cari harta benda nak kaya. Malam sikit je cari akhirat. Nak? Tak pergi dengar. Di khusus haji je. Jadi tak dang hang. Kalau ada melotong kau, melotong apa putih? Ada nak tanya. Jibat pink jawab. Hak tudung pink. Berapa hotel melotong? Tak apa salah pun tak kena piak. Berapa hotel? 7 hotel. Hak ujung tu, blazer hitam. Tak tahu, tak gigi. 70 hotel. 7 hotel ayah pink. Tak apa, berani teka tu tak? Tak belajar tak tahu tak? Jangan malu. Mu suka mu sama kau tak tahu. 70 hotel tak? Malam raya 7 hotel. Lepas tu kemudian esok 21 hotel. Malam kedua pula 21 hotel lagi. Malam akhir 21 hotel. 21, 63. Campur 7 awal malam raya 70. Jadi dia kutip 100 hotel dulu. Ni Muzdalifah nak melotong di Mina. Lotong masuk semua. Berapa hotel lebih? Dia kutip 100. Dia lotong 70 masuk semua dalam telaga. Berapa lebih? 30 sakit saya. Batu kutip 100 hotel. Melotong 70 masuk semua. Lebih 30. 30 tu kena letak semula tanah harang. Wak alik Terengganu. Ini masalah pasal apa? Tidak ada ilmu. Mana boleh wak alik? Kalau mu nak wak kenangan tu ambil batu akan tapel. Ngelari-lari boleh wak alik rumah. Patali berlambak batu. Tak boleh lah ambil benda yang tanah harang, bumi dia tak boleh ambil wak alik. Kena atas alik. Wak alik cik wak tubik lah wak terbang kan. Bilang. Kawan dia tanya, dah batu ni jimat aku hak lebih nota ni. Nak kabu aku lebih aku tahu saja. Pergi. Dua-dua bodoh lagi. Faham lagi. Mana boleh buat balik? Ini masalah tak ada ilmu. Buat kenangan bagi cucu-cucu orang. Berat benar. Mu kena kutip cari balik cucu mu. Mu kena kirim ke pilot. Kena atur balik dia tu. Pilot kata boleh nak kirim 15 riyal. No, atur balik Mekah. Hak tanah haram. Tanah halal tak apa. Ambil di apa benda di Taif tanah. Buat balik rumah. Nak boleh 3 lagi. Ini contoh. Ni contoh sebut ni orang ibadat dah. Bukan orang tak kena tikar semayang dah. Tapi tak belajar. Skandal buat balik kenangan. Siap buat anti cicing. Batu Muzdalifah ni. Haram. Lagi kita tahan di sini haram. Kena pulang balik. Benda yang tak lekat di bumi tak apalah awak balik. Beli biskut jagung tak salah lepas semula. Bang, boleh awak balik. Itu contoh maknanya kepentingan ilmu. Dalam kematian tengok orang tak ada ilmu. Dalam kematian. Dah bila dah kata nak tutup dah muka mayat dengan kapah, dengan tutup dengan kain kapang. Katanya Tok Ilan mana ni anak beranak ni nak mari tiung arwah ni. Bini Tok Ilan pun bini si mati pun mari nak tiung. Orang tengah sedih kan, nak tiung dari laki dia. Maklum ada maklum. Allah, tak boleh tiung batal semayang. Pula dah. Mari dua ni tiung mayat batal semayang mayat. Ni semua ni tak tahulah ambil mana mazhab tak tahu. Tak ada masalah. Tak batal dah. Yang batal mayat orang hidup kalau dia ada wuduk. Mayatnya suami.
Yang ciumnya isteri. Isteri ada wudu. Mayat pun sudah diwudukkan. Nak kapan sudah kapan dah kan? Bila isteri tu cium mayat suami dia, maka isteri je batal wudu. Faham tak lagi? Suami yang jadi mayat tak batal dah. Tapi mak long kata batal. Tak cium. Nangis. Cium. Dah boleh cium lelaki nangis. Bini pun satu hal masih hidup tak cium. Faham tak? Kalau jadi mayat dia buat nak cium kelepar kali. Nah. Itu contoh tak? Contoh. Masa kita ni hal-hal kematian tu masuk juga dalam bab ibadah. Nah, kita buka nak tengok ibadah nak cari kat mana kalau bab jenazah. Kalau kita dalam bab ibadah. Nah, sampai bab haji, batu jenazah. Kadang-kadang dalam bab solat, ujung lagi pas pada solat sunat, solat bab jenazah. Nah, dia sebut situ. Kena belajar orang mati. Ni mak mati, anak 5 orang macam tengok tikus tengok besi. Tak erti nak buat. Siapa jadi dia kena buat? Tok Imbang surah. Anak 8 orang. Nah, maknya sohonya ke anak ni. Balik seorang. Huyo wajah. Nampak? Gegar Zah balik raya. Naik atas rumah tu duduk bahan nasi baru putih. Baru mampu injing. Tebuk. Faham lagi? Balik anak kedua. Nak balik raya 2 hari nak raya. Balik anak kedua pula. Piung ngecik. Terbuk kacir. Faham? Mak megah anak aku dah. Jangan-jangan pakai basikal belaka. Faham lagi? Soho dah mak. Soho lah. Pakai kereta belaka. Hok ketiga. Jururawat. Di Pulau Pinang balik. Aksia. Alhamdulillah. Ekong sejuk siap ekong. Dah. Anak kepak pula hok duduk di ni Johor Bahru. Jadi timbalan guru besar. Hodo Maybe. Maybe bukan barang warna kuning. Hok maknanya special edition. Ekor wiper belakang ekor rimau. Kapuk. Soho tak mak? Soho dah nak. Tu baik mata nangis mak tengok ni. Anak aku jaya belaka. Jaya belaka, kereta belaka. Bila mak mati tak erti nak buat benda. Lepas tu kata, bukan kata bubuh guting atas perut mak. Bubuh tu giling. Ketuk mayat mak bubuh tu giling. Pasal apa? Pasal jahil. Atus jadah pun balas tak erti nak adat tak mana. Pasal apa? Pasal ni. Pasal diberi dunia saja. Tidak diberi ilmu akhirat. Ini masalah bukan semua orang, tapi berlaku. Saya pernah dipanggil semayang jenazah oleh satu keluarga. Bila kita naik taumah, dia atur semayang sejadah tu macam sejadah hot ni SOP jauh-jauh gitu. Mana ada atur gitu, kau duduk rapat-rapat main jenazah. Dia buat jauh-jauh macam semayang biasa. Mana jahil. Tak tahu ke hala. Itu masalah. Kita kena ingat bab kematian. Walaupun kita hidup orang mati, kena belajar juga. Tak usah kata bab ibadah kita dengan Tuhan. Kerana apa? Kalau laki-laki, orang paling afdal jadi imam solat jenazah. Anak laki-laki si mati. Anak perempuan tak apalah. Tak jadi imam, dia perempuan tak. Yang afdal. Tapi ramai mana anak laki-laki jadi imam solat jenazah ayahnya yang mati. Suruh orang lain ya. Ni boleh tak mayang tu? Duduk bawah turun kursi rotang ada 3 hotel. Orang siapa naik. Jenazah ada depan naik. Dah awak saya anak awak sulung ni, anak si mati. Orang mayang tak mayang. Sebab apa seguguk kali. Memang anak laki-laki kalau ada dalam negeri ayah mak tok mati, dia tidak semayang, anak beruk. Sungguh. Tengok orang boleh beruk, awak naiknya. Buatan motosikal pergi naiknya. Betul tak? 7 tahun bersama. Pergi naik motor sama, balik kerja pun sama. Berhenti kat traffic light sama, berehat bersama. Dah dia bawa beruk buat kerja. Bersama 7 tahun siang malam. Betul tak? Bila tuan beruk mati, beruk tu mayang. Mayang tak? Dah. Dia rumah kerja. Mana-mana anak laki-laki yang ayah dia mati tak mayang kok. Beruk tu. Betul tak? Tapi bukan LCDN lah. Tu mak kali pelkera.
Jadi itulah contoh. Kita sentak sikit bagi ni. Mana pentingnya ilmu. Bukan mana sampai kita tak balik rumah belajar agama. Siang kita cari duit 10 jam. Malam cari akhirat 1 jam. Dikira seri di sisi Allah. Kita cari duit ni siang hari ni 10 jam. Mari sejam, balik sejam. Betul tak? Duduk 8 jam. 8 62, 10. Habis 10 jam. Malam sekarang kuliah maghrib. Tak. Pendek pula ni 40 minit SOP. Pun tak mari juga. Jadi 10 kosong. Dunia 10, akhirat kosong. Kalau kita ada 1 jam malam, 10 jam cari dunia, 10 1 di sisi Allah, 10 1 seri dah. Kalau main bola kalah lah 10 1. Hoki pun kalah. Tapi sisi Allah, siang mu cari dunia 10 jam, malam mu cari aku sejam saja. Seri, sudah memadai. Faham lagi? Dalam begitu pun ramai orang kalah 10-0. Dah lah siang 10 jam cari dunia, malam tak pergi kuliah. Bawa anak bini makan KTCC. Orang Terengganu boleh mau. Turun mau nak pergi mau terenjih cekok. Faham lagi? Nak macam pavilion orang konong. Wan Utama. Turun maybe. Nampak? Pada pergi dengar la ilaha illallah. Bukan salah mall. Faham? Jangan apa kita tidak ada bahagian akhirat dalam kehidupan 24 jam kita. Tapi nampak tak beli mana? Jadi kita gulung balik, iaitulah kita bersyukur banyak-banyak. Allah pilih kita sebagai orang beriman, bukan ibu bapa kita buat, bukan kerana keturunan. Allah pilih kita. Kemudian Allah beri pula peluang kepada kita untuk berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati sampai pada hari kita akan bertemu dengan Allah. Kita tengok soalan pada pagi ni. Soalan yang ada depan saya ada lebih kurang 35 soalan. Soalan yang pertama, kawan saya telah bercerai. Sepanjang perkahwinan mereka, suami tidak beri nafkah pada isteri setiap bulan. Perlukah isteri menuntut semua nafkah yang tersanggup sepanjang mereka kahwin? Bukan nafkah batin, nafkah wang. Semua yang berhak diberikan pada isteri masa mereka berkahwin, dan apakah hukumnya? Baik, biarlah dia nak tanya. Dia kata kawan dia sudah bercerai. Bercerai ni tak berapa comel lah, tapi dia halal. Jadi biasanya soalan, kalau hak tak apa comel tu kawan saya. Kalau dia tu saya selalu berzikir. Itu biasa dia lah. Tu bukan kawan saya tu. Aku faham dah 20 tahun jawab soalan. Jadi kesnya suami dia ni tak beri nafkah. Kemudian bila tak beri nafkah, berpisahlah. Boleh tak dia tuntut hutang nafkah yang tertunggak itu? Tu soalannya. Yang pertama, kita kena faham apa makna nafkah ketika berkahwin. Nafkah ini banyak, binatang pun ada nafkah. Kita pergi jalan pasar mana, tengok anak ayam comel 3 ekor, beli 3 ayam. Bila kita beli, jadi milik kita. Wajib beri nafkah. Jangan duk nampak nafkah anak bini je. Lepas tu kena mengaji. Ambil anak ayam 3 ekor balik rumah, wajib beri nafkah. Kalau tak beri, berdosa. Baik. Balik pada isteri. Bila kita wajib beri nafkah, selepas kita duduk bersama. Bukan lepas akad nikah. Lepas akad nikah, wajib mas kahwin. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tuan Haji Lokman kita itu berapa kali jawab? Sekali? Alhamdulillah. Seronok tak kahwin tak? Seronok tak itu? Seronok? Seronok biarlah banyak kali. Isteri tak ada sini tak? Okey lah. Jadi belum lagi wajib nafkah. Bila wajib nafkah? Bila duduk berdua. Faham lagi? Sama ada berdua tu di hotel, di rumah, di tepi laut ke bandar lah. Jadi contohnya hari ni hari Khamis.
Hari ni akad nikah. Kami depan baru berdua. Faham tak lagi? Baru lagi ngata orang panggil. Atau nyambuk. Maka kami depan baru wajib nafkah. Apakah nafkah yang wajib? Wajib itu 3 perkara saja. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Makan, minum 2 kali sehari. Sama ada berupa bahan mentah atau siap dimasak atau duit untuk boleh membelinya. Faham lagi? 2 kali sehari wajib. Tak boleh kurang daripada 2 kali sehari. Sama ada bini dia nak makan pagi sekali, tengah hari sekali, atau pagi sekali, malam sekali, atau tengah hari sekali, malam sekali, atau bahan malam selalu 2 kali. Faham lagi? Terpulang. Sekurangnya 2 kali makan sehari. Pakaian banyak mana? Paling kurang 2 pasang setahun. Lebih pada 2 pasang sunat. Kurang pada itu tidak boleh. 2 pasang. Sepasang banyak mana? Sepasang ada 6. Yang pertama tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, kain dalam, kain luar, alas kaki, tokeng dan bahagian kasut adik luar. Faham lagi? Itu wajib. Tapi biasanya cukup gitu tak? Orang puang dia makan banyak. Mata kejam dah, mulut ngunyak lagi. Bukan HDN tu, Rizda. Kemudian tempat tinggal. Sama ada suami buat diri rumah tukang tangan, atau suami mana sewa, atau suami beli cara loan, atau suami buat magic ting jadi rumah. Tak ada kira lah. Asal boleh duduk. Wajib. 3 perkara ni. Katakan 3 perkara ni 1,500 atau 2,000 sebulan. Maka itulah kewajipan yang wajib diserahkan kepada isteri dia. Nampak lagi? Walaupun isteri dia gaji besar. Contoh isteri dia kontraktor. 90,000 sebulan. Faham? Contohlah kontraktor kelas B. Masuk 90,000 sebulan. Laki dia 900 sebulan. Nampak? MPKK. Contohnya. Wajib juga suami 900 sebulan kena beri 2,000 tadi pada isteri dia yang gaji 90,000 sebulan. Faham? Faham lagi? Ramai isteri kena tipu. Dia kata, ayah awak kerja dah kan? Oh, tak apalah. Tak tahu ingat ke kena beri. Laki bini bodoh. Maka dalam kes ni dia tak beri nafkah. Kalau tak beri ada uzur. Contoh sakit, dimaafkan. Atau muflis, dimaafkan. Atau wang suami kena curi, dimaafkan. Tapi sengaja tak ada uzur, berdosa. Kemudian adakah boleh perempuan isteri minta cerai kerana tak beri nafkah? Hukumnya boleh, tidak berdosa. Kerana nafkah hak isteri. Orang tak beri hak dia, dia boleh minta berpisah. Faham lagi? Ramai lagi orang lelaki lain yang molek. Kemudian pula, bila dah tak beri katakan setahun, tahun, sehari, sebulan 2,000, setahun berapa? 24,000. Dalam cerai ada 24,000 itu jadi zimmah hutang. Wajib bayar sebelum mati. Jika mana? Jika isteri itu nak. Kalau isteri itu kata halalkan, baru tak wajib bayar. Ramai, dia cerai, dia tak bayar. Hak dia tak beri itu. Berdosa sampai mati. Walaupun dia jadi baik dah, pergi Makkah pula dah, kahwin orang lain dah, jadi baik. Tidak, dihapuskan hutang tadi, dibicarakan di akhirat. Soalan seterusnya. Banyakkan masjid guna akaun, pintu akan tutup. Sekiranya semayang jemaah, adakah sah makmum semayang luar pintu masjid? Akaun tutup pintu masjid. Jadi ada orang mari, hak luar, kena duduk luar lah. Pasal orang pernah dah, SOP. Duduk luar sah tak tidak? Ulama' fiqh berbeza pendapat. Ada mengatakan tidak sah, ada mengatakan sah. Jadi mudah. Khilaful a'imah rahmatul lil ummah. Perbezaan pandangan imam-imam memberi kemudahan bagi kita. Jadi boleh oleh kerana ada yang mengatakan sah, maka tak ada masalah. Faham lagi? Tak tahu masalah. Seorang makcik baru mengetahui bahawa perempuan yang suci pada haid atau asal perlu juga qadha solat zuhur hari tersebut. Beliau tertekan bila mengetahui kewajipan tersebut. Kerana selama ini beliau tidak berbuat demikian kerana tidak tahu. Mohon nasihat ustaz untuk meredakan tekanan makcik tersebut. Makcik tersebut ialah saya lah, dia kata. Baik. Dia kata seorang makcik baru tahu kalau dia suci haid, dia kena semayang zuhur. Qadha juga semayang zuhur pada hari itu. Pada kalau dia suci pada waktu asar, dia baru tahu. Begini. Contohnya, asar pukul 4.30.
Nah, dia haid lagi. Dia suci pukul 6.30. Maknanya lagi 1.5 jam nak masuk maghrib. Siapa yang suci haid, berhenti haidnya nak pada waktu asar, yang belum lagi hampir nak masuk maghrib, maka wajib dia kena qada semayang zuhur juga. Asar memang wajib dah kan? Nah, lepas mandi, zuhur kena juga. Itulah pandangan jumhur ulama. Baik, makcik ni baru tahu, pasal baru dengar. Bang, tak apalah. Maka yang lepas-lepas gua mana? Yang lepas-lepas, ada ulama kata dimaafkan. Kerana apa? Kerana ini al-ghawamid fi ilmi fikhi. Benda yang payah dalam ilmu fiqh, orang awam banyak yang tak tahu. Yang akan datang, qada. Faham lagi? Tapi kalau kita nak ihtiyat, al-khuruju minal khilaf mustahab, kita tak mau dipertikaikan, kita buatlah qada. Nah, sebab tu kena mengaji dulu. Nak, kita nikah dulu. Boleh anak orang baru nak mengaji. Nah, ngaji dulu baru kita tahu hukum hakam. Nah, baru kita tidak tersalah dalam bab nafkah dan sebagainya. Soalan seterusnya. Apakah cara patut boleh buat oleh beliau untuk menyelesaikan solat zuhur yang tertinggal? Hak dulu, satu saja zuhur. Kita anggaplah, gamak-gamaknya ada 10 kali zuhur, gamak-gamaknya. Atau 50 kali. Ada buat semayang malam. Bangun tengah malam, ambil wuduk, semayang zuhur qada. Jadilah semayang itu tahajud. Tahajud dapat, qada terlepas. Lepas salam, baca Quran 2-3 muka surat, tadah doa, tidur semula. Nah, comel dah makcik ni. Air liur basi najis atau tidak? Ulama fiqh ada dua pendapat. Satu mengatakan najis, satu mengatakan tidak najis. Yang memang jatuh ke perut, maka najis. Sebab apa? Sebab itu perut kita ini indah water. Faham lagi? Taki najis. Nah, kalau lagi tak kena daripada taki najis, tidak lagi najis benda itu. Air liur kita ini daripada mulut, yang kita sebut air liur basi, bukan air liur dalam mulut, air dalam dada kita. Faham lagi? Ini mangkuk tandas, mangkuk jambang orang Terengganu panggil. Ni air najis, ni tak ada air lagi. Kita ambil kayu khamak. Kayu khamak. Kita buat gini. Najis tak? Tak kena. Najis tak? Tak. Gini? Tak. Gini? Kena air tu baru tubik kayu khamak tu mutan najis. Faham lagi? Jadi kalau dari perut, dalam perut kita ni memang taki najis. Nah, batulah kalau mutah najis. Kita makan kayu khamak, konyak-konyak-konyak, pok tubik mula. Kalau tubik daripada perut, najis. Kalau tubik daripada nada, daripada dada atau daripada tekak, tak najis. Dah nak kenal mana? Kalau tubik, kalau dia terendam dalam perut, dah kita mutah tu, kayu khamak tu busuk baru. Faham lagi? Maknanya tersentuh najis. Kadang-kadang setengah makan baru sampai kat dada, kawan tepuk di belakang, tebak tubik mula. Faham? Mula-mula ada tidak busuk. Itu tidak najis kerana belum bersentuh dengan air najis. Jadi air liur basi, kalau kita nak cermak, kita basuh sedikit, dimaafkan. Solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh dibuat sebelum azan subuh atau selepas azan subuh. Sekiranya selepas azan subuh, sama atau tidak dengan solat sunat qabliyah subuh. Kalau bangun 6.30 pagi boleh buat lagi tak? Solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh itu. Solat sunat fajar, solat qabliyah subuh itulah. Itu pendapat ramai ulama. Raka'atani minal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, Allah bayar lebih mahal daripada bumi ini lagi. Jadi bila nak buat? Selepas masuk waktu subuh. Kita bangun tunggu cangak, Allahu akbar. Sunat kita buat dah. Sah. Tapi cuma afdal buat selepas jawab azan. Niat gua ni, aku sembahyang sunat fajar kerana Allah Ta'ala. Sudah memadai. Dan ringkaskan. Kerana Nabi ringkaskan. Tidak panjang-panjang. Nafkah bulanan dan belanja harian suami wajib atau tidak? Kayaknya dia tidak diberi. Bagaimana Ustaz? Wajib. Tadi khabar dah. Ulang balik. Wajib. Suami yang sengaja tak bagi, berdosa. Sehari tak bagi, sehari berdosa. Esok tak bagi pula, 2 kali dosa.
Lama-lama jadi besar bukit dosa. Ada isteri yang 30 tahun berumah tangga tidak diberi nafkah. Kerana nak tahu, tengok rekod pejabat agama. Macam-macam hak pelik-pelik. Ada yang suruh bagi dua ada. Isteri kerja jabat ni, laki kerja jabat tu. Lepas tu suami pakat. Suami kata gini, awak kerja, saya kerja. Okey, BAP dengan elektrik, awak bayar. Bank sekolah anak, saya bayar. Beli barang rumah hak saya. Lepas tu bagian ni awak bayar. Jadi buat hukum gitu. Ambil dua ni suami. Ni semua ni suami tak belajar agama belaka ni. Tahu tak? Pandai-pandai nak reka. Tak ada. Semua keperluan rumah atas suami. Isteri tak wajib keluar seseng pun. Sunat isteri keluar belanja bantu suami. Bukan wajib. Betul tak? Dah kita tidak ni lah. Kita tak penting sangat kepada pengetahuan agama. Tengok misal tu jadi selalu nikah. Bang, esen. Duk main esen saja. Bodoh lembu tu lagi. Faham lagi? Ada pula suami tukang bagi. Awak bayar ni, saya bayar ni. Hak ni awak bayar, ni saya bayar. Mana ada dalam Islam? Semua A to Z suami. Faham? Nak nikah sangat. Lepas tu nak bodoh ke bini. Tahu tak? Belajar agama. Nafkah semua wajib atas suami. Tadi saya sebut 3. Makan, tempat tinggal, pakaian. Ada 2 lagi. 2 ni ada orang guna, ada orang tak guna. Pertama, perhiasan. Jenis make up apa semua. Itu bukan alat wajib. Tapi kalau suami suruh make up rumah, suruh gicu, suruh bedak, suruh blusher, suruh eyeshadow, suruh macam-macam, maka wajib suami yang beli. Dipanggil nafkah tawabik. Termasuk alat mandiang. Dengan sepunya abakado, lidah buaya apa semua. Faham lagi? Atas suami. Dengan obat tiak, obat kaki cekang. Bini dia cekang kaki. Atas suami belaka. Atas suami. Alat mandiang jangan main-main. Tahu tak? Masuk gading. Masuk gading. Kau bini kan? Kena atas kita belaka. Itu baru panggil orang nikah. Ni apa benda suruh bini bayar? Bini gaji dia boleh simpan semua sekali 2,000 tu. Cuma sunat. Kalau suami tu senang, isteri tu senang. Isteri tu berbelanja untuk suami. Sunat, bukan wajib. Okey? Ni sepu gini. Sepu apa? Bukan rambut aku, rambutmu kan? Mu bayar. Bini tu, gitu bang. Jadi bini beli kena sepu piti sendiri. Mana ada gitu, semua duit kita suami. Ni mahal ni, urus rawat rambut. Betul tak? Dulu isteri pertama saya, dia kalau sepu rambut, dia beli kedai ucik dia pakai retu. Tak? Ada dia lekat gitu kan. Tak? Macam tikang banyak. Pakai siek. Ada kan kedai-kedai kampung dia ladang dia serah gitu. Koyok 40 sen. Nikah hok KL ni geng. Dah tu dah orang KL lupa. Dah main getu-getu bawa main kedai. Rawat rambut jadi dia ajar tu. Hok nombor 1. Dia tak boleh pakai ni tak molek rambut kena buat di nu. Di benda panggil salon. Dan ni rawat rambut. Sekor 180. Mampu ke lah. Dah kena bayar lah. Dah bini kita. Betul tak? Bayar lah. Kali masuk gaji tengok sonek sini, bulu mata, gini, skru, sepanah hidup, macam-macam mesej. Bayar lah. Buat kejam mata lah. Ya Allah. Bayar lah. Faham lagi? Tu orang bernikah. Dia pula bagi 2. Kita suami kan tangguh A to Z. Kentut vagina, batal tak? Dia kali gini. Yang membatalkan wudu, jangan malu ngaji, jangan malu. Faham lagi? Jangan malu. Orang yang tanya ni dia pahala-pahala manyok. Bekal tukar jawab. Dia pahala-pahala manyok. Betul tak? Apa dia ni?
Yang membatalkan wuduk khuruju syai' min sabilaini. Yang pertama, keluar sesuatu daripada dua kemaluan. Keluar je batal wuduk. Keluar sesuatu ni dia ada tiga jenis. Yang pertama adi, benda biasa. Yang kedua nadir, jarang-jarang. Yang ketiga syaz, pelik. Tak kira tiga ni batal belaka. Yang adi, yang kebiasaan, kencing berak, kentut, itu batal wuduk. Yang jarang-jarang nadir, keluar istihadah, darah contoh, batal wuduk. Yang syaz, kadang-kadang tubik wah guli, batal juga wuduk. Nah, anak duk main selambuk, mak tidur teranga mulut, lambung tak cukup tuti guli. Masuklah mulut mak. Nah, sekarang mak rasa sakit perut, masuk keteng tubik wah guli. Nah, batal wuduk. Nah, ada saya bukan nak ragu kan, ulama sebut. Nah, cacing tu kalau dia keluar separuh, dia masuk balik. Faham tak? Contoh, batal wuduk. Tidak keluar seekor berdebok ya tu. Dia keluar tu, dia tengok saya ada majoriti. Gompak masuk balik. Faham lagi? Jangan politik, contoh. Dah. Batal wuduk. Jadi kalau mana keluar angin, khurujur rih, keluar angin, depan belakang batal. Cuma nak faham, kentut vagina ada dua. Satu batal, satu tak batal. Yang mana kentut vagina batal, dia datang daripada dalam. Punya badan dapat merasai. Yang tak batal adalah letupan akibat terperangkap angin. Kita ambil tangan, tebus celah tiup. Dok-dok berhimai. Prek bunyi. Faham? Kadang-kadang vagina, minta maaf, dia tertutup melekat. Melekat, dia merangkap angin di dalam. Kita bukan tamu, bukan nak cerita, dah orang tanya. Lagi jawab marah dia orang. Kabar belaka kita. Pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan kerana komitmen pekerjaan dan jarak perjalanan melebihi syarat untuk musafir. Suami akan datang 2 kali seminggu. Melawat isteri dan anak-anak setiap kali datang melawat, beliau akan jamak qasar dan salat beliau tiba di kediaman isteri. Adakah dibenarkan syarat musafir untuk jamak qasar salat fardu kerana kekerapan beliau melawat isteri? Baik. Kerana kerja punya pasal, suami isteri duduk jauh. Suami duduk Kuala Terengganu, isteri duduk di Kuatang. Dengan anak-anak. Kerja Kuala Terengganu, balik Kuatang. Kerja balik Terengganu, duduk Kuala Terengganu, balik Kuatang. Jadi lebih kurang kalau gilirannya sama pada setiap tahun, sepanjang tahun, dua-dua tempat tak boleh jamak belaka. Nampak lagi? Kerana dua-dua tempat tinggalnya belaka. Okey? Kena hati-hati bab gini. Dini pun rumah kita, sini pun rumah kita. Dini pun baju kita banyak lah gobok, sini pun baju kita banyak lah gobok. Dia yang boleh kita jamak ialah kita pergi ziarah. Ini bukan kita ziarah, itu tempat tinggal kita juga. Cuma setengah ulama kata jikalau lebih banyak kita duduk pada satu tempat, tidak banyak duduk tempat yang satu lagi, boleh jamak qasar. Contoh, kita balik sebulan sekali. Faham lagi? Dan kita tak menganggap tempat tinggal kita, boleh jamak qasar. Dengan syarat kita balik itu 3 hari dan ke bawah. 3, 2 atau 1 hari. Jadi sebaiknya kalau balik ke rumah anak isteri sendiri, jangan jamak qasar. Jamak qasar untuk dalam perjalanan saja. Isteri ambil duit suami tanpa pengetahuan. Apa suami bagi nafkah cukup dah? Berdosa atau tidak? Terima kasih Ustaz yang handsome. Baik. Dia curi pitih laki, dia kata aku handsome. Konon tak apalah. Gini. Mencuri, apa maksud mencuri? Akhzu malil ghairi khafiyatan. Mengambil harta orang lain secara sembunyi. Itu curi namanya. Mencuri asalnya hukumnya haram. Mencuri hukumnya haram. Sekali pun adik-beradik, kita curi duit kakak. Maksudnya ambil duit kakak tanpa dia ketahui. Hukumnya haram. Faham lagi? Kakak ambil duit adik, haram. Mak curi duit anak, haram. Anak curi duit tok ki. Cucu curi duit tok ki, haram. Tok bahang pitih
ni cucu. Haram juga. Semua haram belaka. Nampak? Cuma dalam kasus hudud, kalau mak curi duit anak, anak curi duit ayah, cukup nisab, tidak ada potong tangan. Kerana mereka ini saling mewarisi harta. Faham lagi? Mak curi piti anak 50,000. Contoh. Nak tak? Kena takak polis. Anak buat report. Nah, kalau berjalan dalam undang-undang hudud, mak tak kena potong tangan. Yang potong tangan curi duit orang lain. Kenapa tak kena potong tangan? Kerana harta tu saling mewarisi. Kalau anak mati, mak dapat juga. Mak mati, anak dapat juga. Okey? Kena faham hukum Islam. Cuma ada dua sahaja kita boleh curi. Yang pertama, isteri boleh curi harta suami. Nombor yang pertama yang tadi. Tapi suami suami yang tidak beri nafkah. Soalan ni suami beri nafkah dah, curi lagi, haram. Nampak tak? Ni curi beri dah, bahang lagi. Tak. Bila boleh orang puan curi duit suami? Dengar baik-baik. Betul tak? Dia dah belajar, tak tahu. Cuma jangan kau ke bini kita dah lah. Agak-agak dia tak tengok live. Yang pertama, kena minta dulu. Yang kedua, untuk hajat, keperluan rumah. Bukan joli. Bukan nak beli PS4 pun semua, bukan. Faham tak lagi? Untuk keperluan. Makan, minum, api, air dan sebagainya. Faham tak lagi? Yang ketiga, minta dulu. Tak beri, baru boleh curi. Contoh, suami ada duit. Kita nak RM20 nak beli beras. Kerana beras habis dah, beras jati habis dah. Nak beli beras. Tak? Suami beras mau. Tak uwi biti. Kita pun boleh curi. Tapi ingat, kena balik semula kalau ada lebih. Dia tidak ada keep the change. Minyak mana piti 50. Faham lagi? Beras 20, balik 30, netok mula. Faham lagi? Jadi boleh tak curi? Bila boleh? Minta dulu. Yang kedua, untuk keperluan nafkah. Yang ketiga, suami tidak beri. Okey? Kalau suami beri, tak boleh curi. Itu cepat. Itu boleh curi. Tidak. Kalau hak ni tak, suami beri dah, curi lagi. Ni biasa. Ni memang fardu ain dah ni. Jadi lumrah dah. Itu waktu kita dulu, kalau kita bujang, mutak kat mana piti, dah hilang. Betul tak? Kita tidur bujang seorang nombor sewa, ada orang curi piti kita? Tak ada tak? Bila kita nikah, kecil ni meriak tak? Berak 15, hilang. Kalau kita tidur, 200 lebih ada. Toyo rambut panjang. Itu boleh curi. Kena faham baik. Bukan curi maknanya curi sembarangan. Curi kerana nak beli keperluan. Yang kedua kita boleh curi ialah harta kita. Boleh curi. Duit kita 1,000, kita bola sapu, masuk dalam laci, kunci loker, kunci pintu bilik, kunci pintu dapur, masuk bawah rumah, ambil tangga, khabat bilik kita diri, kita pecah gobok kita tadi. Faham? Boleh. Kita curi duit kita sendiri. Tidak haram. Gila babi namanya. Lain pada tu haram. Tapi kalau kita tengok-tengok ada bini kita curi 10 riyal, 20 riyal, 100 riyal, halal lah. Kalau kita tidak halal, dibicarakan di padang mahsyar. Bila bicara lambat tak? Masalah lah, kita nak derah. Halalkanlah bini kita kan. Bukan bini orang lain. Bini orang lain curi kita 10 riyal pun kita halal. Ni bini kita. Bukan kita suruh dia curi. Kalau kita tahu, 50 lah gitu. Kan kita biasakan suami dia buat perakak tau. Dia tak piti 350. Dia tak ke 30. Dia tanda dia di telefon dia. Ambil gambar. Ambil gambar. Iwak kerang tidur. Bini kan cengik kau. Bang 30. Dia tahu halal lah. Tak usah duk bergomor, duk bergocoh lah. Bukan perbuatannya baik. Tapi tak mahu menyusahkan dia. Betul tak? Bayangkanlah dia melahirkan anak kita. Cuba kita gilir beranak. Dok jeng kita. Tahun ni bini beranak, tahun depan kita pula beranak. Pecah yang geribut. Faham tak? Masuk hospital mati terus kita. Alah beralih lah. Tasamuh berlebih kurang.
Nasihat, nasihat. Janganlah curi. Minta lah. Apakah hukum kalau setiap kali bergaduh suami ugut dengan perkataan cerai? Tengok, ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Tengok keadaan pergaduhan. Sebab kadang-kadang kalau kata cerai, baru lagi takut. Kalau benda lain tak takut. Ada juga jenis lagu tu. Ada jenis benda kecil nak cerai kau. Itu benda, suami yang tidak betul. Benda kecil apa? Cerai ni benda besar. Tamu taat. Baru kita kata nak cerai. Ni benda kecil lambat buat air ni kopi. Kau cerai kan? Lagi kawan tu belum melompat lagi buat air. Kalau cakap semua pasal cerai, macam mana kita nak tahu bilangan talak? Ugut cerai tak jatuh. Kalau dah cerai, mu kena ingat. Kerana mu berkenaan. Orang cerai kita, jangan buat sembarangan. Mu kena tanda satu kali. Takut dah ingat kan? Cuma kalau dua-dua dah ingat. Dia pun cakap dua orang. Bang, kita cerai 2 kali ke sekali? 2 kali ke sekali? Hukumnya sekali. Dua-dua memang dah ingat. Hukumnya sekali dulu. Al-aslu al-qali. Asal hak sikit tu. Okey? Sekali dulu. Ugut tak jatuh. Aku cerai kang. Tak jatuh. Ada kang belakang tak jatuh. Bang, kang aku cerai kang. Aku cerai kang. Kang. Tak jatuh belakang. Nampak? Muah tepeng gini kan kena cerai kang. Tak jatuh. Cerai tak jatuh. Aku cerai tak jatuh. Engkau cerai lagi tak jatuh. Faham lagi? Iaitu aku telah ceraikan akan kamu. Itu jatuh. Kamu sekarang telah kena cerai. Baru jatuh. Aku akan cerai kamu. Tidak jatuh. Kamu akan kena cerai nanti. Tidak jatuh. Bila-bila mu kena cerai. Tak jatuh. Aku cerai. Tak jatuh juga. Faham lagi? Aku saja. Aku. Lagi sewe. Tak jatuh juga. Adakah sah salat saya kerana pada setiap kali sujud, saya selalu mengamalkan bacaan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku dan keluargaku dalam syurga-Mu tanpa hisab. Semua ayat ni baca di dalam hati. Baik. Dia bila dia semayang sebelum salam. Setiap kali sujud. Setiap kali dia sujud yang akhir, dia baca doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Aku minta padamu ya Allah mati yang elok. Kurniakan aku taubat nasuha sebelum aku mati. Dia baca dalam hati. Jawabnya, di mulut pun boleh. Asalkan bahasa Arab. Kalau yang Melayu, kena dalam hati. Kalau di mulut, boleh bahasa Arab. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Boleh kata di mulut. Itulah tempat berdoa. Cuma kalau kita sembahyang jemaah, jangan panjang sangat kerana imam sudah bangun. Imam sudah sampai baca habis baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, kita masih sujud, batal makmum. Kena ingat nak sujud panjang-panjang, sembahyang seorang diri, tengah malam sembahyang witir tahajud. Ni imam salang, hitung gitu. Duk tongeng macam burung kiwi. Ai dak belajar. Dia cuma dengar hadis dalam radio. Bro, dia buat suara diri dia. Batal lah. Imam semua sudah selesai semayang. Jadi kalau bahasa Arab, tempat sujudnya, tempat kita berdoa, tambahan doa ialah dalam sujud dan sebelum salam. Siapa tak baca sebelum sujud, bacalah doa sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam, Allahumma rzuqni husnal khatimah. Allahumma taqabbal minni taubatan nasuha. Nampak? Boleh, tak ada masalah. Kalau bahasa lain pada Arab, dalam hati. Soalan seterusnya, halaman rumah saya diceroboh oleh babi. Mereka masuk dengan merosakkan pagar rumah. Habis tanaman halaman rumah saya rosak. Tanah halaman saya pula habis kena bajak. Saya geli nak pijak tanah. Apakah tanah tersebut najis? Saya perlu samak pokok atau kawasan halaman rumah saya itu? Baik.
Jadi duduk di Pulau Babi. Nah, malam tu babi masuk dalam tanah pagar dah. Habis ni pohon-pohon bunga matahari, bunga bulan cabut habis. Banyak tanah dia pula tu gemuk yang pijak di babi, sodok di babi. Jadi macam mana cara nak bersihnya? Pokok-pokok hak mati tu ambil teruk buang dah. Tak payah nak basuh-basuh apa semua. Kemudian tanah itu cukup kita lalu dengan sekali lalu ambil air dengan sekali lalu saja. Kalau kita jiru yang lama yang boleh kita kira 17 saat atau 6 saat 6 kali jirus boleh juga, atau jirus yang lama kat atas tanah lagu tu. Kalau hujan sekalipun sudah memadai kerana dia sudah tanah, tak perlu campur air tanah apa lagi. Cuma yang kena nak guna air tanah atas ming. Tengok atas ming ada lagi tapuk babi dua tapuk. Ambil sabuk, kikis buang tanah hak tapuk babi tu, ambil air tanah sekali cuci, air bersih 6 kali. 6 kali jigu boleh, 6 kali sembuh dengan paip pun boleh. Mudah sangat je. Saya gugur masa usia kurangan 5 bulan. Janin bersifat. Dapat kenapati jantina laki-laki. Janin dikuburkan macam biasa. Soalan, perlukah saya buat akikah seperti anak yang lain? Jawabnya sunat. 4 bulan dan ke atas, sunat kita buat akikah. Itu pandangan sebahagian fuqaha. Tak mau buat, tak berdosa pun. Kalau buat, sunat dapat pahala. Okey? Kerana pandangan yang paling ramai, manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar dengan kurang-kurang dia hidup 4 bulan dalam perut mak dia. Kerana 4 bulan ialah masa ditiupkan roh. Tak sampai 4 bulan tidak tiup roh. Jadi bila sampai 4 bulan mati. Mati 4 bulan dah. Mati 4 bulan apa hari? Kandungan 4 bulan 3 hari. 4 bulan lah dah. Maka dibangkit di padang mahsyar. Tak sampai 4 bulan tidak bangkit. Kerana tidak tiup roh. Tukang urut kaki saya tersedia menggunakan minyak urut. Bila saya nak wuduk, adakah saya kena hilangkan dulu minyak tersebut? Jawabnya ya dan tidak. Bila ya, minyak itu pekat. Bila tak payah hilangkan dulu. Kerana mesti air itu dengan kulit kaki tidak ada manik, tidak ada benda yang menghalang, termasuk minyak. Sedikit minyak dimaaf. Soalan seterusnya, apakah hukum orang itu menceritakan aib kita kepada kawan mereka? Jawabnya, kita suka ke tak? Suka tak kalau cerita aib kita? Tak suka. Maka orang pun tak suka juga aib dia kita cerita kat orang. Maka hukumnya haram. Barang siapa buka aib orang, Allah buka aib dia di akhirat nanti. Kita tolong tutup aib orang, Allah tolong tutup aib kita di akhirat nanti. Kita banyak aib dah. Banyak tak? Allah tutup lagi. Dengan kita suka tutup aib orang. Jangan cerita kat orang. Biasanya kalau laki bini cerah. Kalau cerah, habis tu baik. Masa bercinta ada cerita aib. Ada tak? Tapi kalau cerah, aku kata dah lakimu tu nata beruk tu. Dia cerah beruk selalu. Jahat mulut kita. Bila cerah tak ada tak ada jodoh. Jadi cerita buruk orang ni perangai orang Melayu. Melayu mudah lupa ni. Pasal apa kita suka cerita buruk-buruk? Pasal hati kita buruk. Kalau hati bersih, kena masuk benda bersih. Bekas baldu tu roboh dia. Bubur cicing. Bubur koko sajak. Bubur biskut tawar roboh. Biskut cotnek roboh. Tapi kalau purung, buat siap nasi nak makan kritik. Lagi nasi nak makan kayang. Benda kotor-kotor. Tengok ni. Tapi kalau berakhir mulut cerita hak buruk ni biasanya orang dia kata orang puang sama. Tak, dia ada orang lelaki, ada orang puang. Kalau pakar bahagian mulut ni orang puang. Kalau bahagian anggota lain orang lelaki, jangan marahlah orang puang. Orang lelaki bahagian lain jahat. Pecah rumah. Puang ada pecah rumah. Ragu ada puang ragu orang. Nak jalan pun ngonging-ngonging. Jenis ropok, samu, bunuh orang, ngisak dada, katok orang, tembak orang. Kena orang, ropok orang, jahat tu lelaki. Ropok ni tak banyak jahat dia. Antaranya mulut.
Sebab tu tidak ada istilah pakcik bawang. Istilah makcik bawang. Makcik puang ke lelaki. Tengok, sebab tu kalau puang kalau boleh jangan pergi sangat lah kat orang nikah tu. Pergi sekejap dah. Awak jangan lama lah, 5 minit tu baik. Pasal apa? Pasal dia camik habis. Tahu tak? Hidung pengantin, gigi pengantin, ibu kaki pengantin, dia kelabit habis. Tahu tak? Apa tak kena lagi? Cuba tak kena. Dia pakat cerita. Gua ni pengantin tengok. Malak dah tu. Tapi lelaki gemuknya aku tengok pula dah. Gemuk pula dah lelaki. Kalau lelaki malak dah, rapi malak. Puang tu aku... Macam hitam sikit lah. Pula dah. Hitam pula dah. Jahat kau puang ni jahat mulut. Bukan SDN tu sok-sok. IPS tu. Tu tak? Camik belaka. Molek dah sama-sama putih. Puan mengantin lelaki putih, mengantin puan putih je. Ada kot. Aku tengok mata tu macam gitu sikit. Pula dah. Mata dia gitu sikit. Gitu guana tau. Molek tombok tu tak hidung. Macam-macam tak kena. Besar lah, kecil lah tubuh macam agak putih sejuk lah. Jangan seng. Tua puang tau. 38. Pula dah. Dah jodoh dia. Tak? Jawab Alhamdulillah jodoh dia. Puang 38, lelaki 27. Jodoh dia. Kita tak. Tu main bomo. Main bomo. Nak bangsa ke? Macam-macam uduh. Pergi dari mana? Daripada dalaman. Dalaman lokang dah. Tak? Tu bik uduh Dok nikah dia kata kau. Dok cetong. Mamba macam-macam pasal. Kalau nikah awal dia kata galak kata. Kata tu baru 19 nikah dah. Jahat tak mulut? Jahat lah. Mulut api neraka belaka tu. Nikah pula seorang lagi. Dia kata tak cukup bini. Tok Ilan nikah 3. Gila set. Caca pasang je. Tak kena sama. Berat. Sedih Rasulullah kalau tahu umat ni. Ni penyakit kau puang ni. Dia cek habis. Kena dah pengantin ni. Kata tak kena pula dengan benda color cadar tu tak kena dengan lasih. Tak matching. Pula tak kena tak matching pula color cadar. Habisnya kelebek habis. Ibu kaki pengantin nampak macam kuku gitu sikit tau. Pula dah kuku pula dah. Apa benda nak jadi ni? Gua ni cara betul tak ada doa masa baca kunut. Mereka tengok ada orang akak tinggi, ada orang akak ke depan, ada jungang macam tak akak. Nabi ni dia angkat tangan seperti orang meminta sesuatu. Kita kalau nak minta duit dengan orang, minta hadiah, bang. Gua ni gini boleh tak? Gini boleh. Gini boleh. Gini kat dada boleh. Jadi tidak ada ketetapan. Macam ni orang tak minta gining. Minta kau hadiah anda pun sihat kata. Cuma Nabi bila permintaan itu penting sangat, nak kekeh bala dan sebagainya, mala petaka, Nabi akak tinggi. Biasa Nabi rendah. Faham lagi? Bukan Tuhan duduk atas langit, kiblat doa. Faham lagi? Sebab tu kalau kita tidur, kita berdoa. Dia bangun kan? Orang sakit tak? Jangan doa gini. Buat gini pak, naik tak kata langit. Tak, gini. Faham? Tidur gini kau. Jangan buat gitu. Lepak gitu, geliat tangan. Jadi boleh dekat, boleh buka, boleh renggang, boleh buka jari. Bang, Nabi kadang-kadang digerakkan jarinya. Bang, jangan tutup muka. Tu tak ambuh. Cik kita minta dengan orang batuang. Minta dengan batuang. Orang dah wi lah. Ginilah batuang. Ada orang gini tengok. Tu Shaolin Temple. Bang. Dalam usul Arab biasanya mengurusi minta buka dengan surah Fatihah. Boleh tak orang sedang haid baca bersama Al-Fatihah? Boleh. Dia niat zikir. Fatihah ini dipanggil Sab'ul Masani. 7 ayat yang sangat banyak diulang-ulang. Pagi, petang, ke malam. Seluruh dunia duk baca. Panggil Sab'ul Masani.
Jaga perempuan haid tak boleh. La yaqra'u syai'un minal Quran, la yaqra'u syai'un minal Quran, haidun wala junubun, tidak membaca sesuatu pun daripada Quran, orang junub, orang haid. Tetapi kalau dia niat zikir boleh, kerana Fatihah itu menjadi sebagai ayat Fatih, ayat pembuka majlis. Nah, katanya pengurusi, kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Dia pun dalam hati, aku niat zikir. Jangan niat qiraatul Quran, jangan niat membaca Quran. Niat zikir. Kita nak tidur malam-malam kan, kita tiup di tangan, baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kali, tiup di tangan, sapu di tubuh. Dia haid, boleh baca niat zikir ataupun minta doa perlindungan. Soalan seterusnya sikit lagi. Kita ada ramai kawan, macam-macam jenis kawan. Ada hak baik, ada hak nakal, ada hak tak betul. Cuma dalam bab bila kawan buat tak betul tu, kita segan nak tegur. Boleh tak ajar macam mana cara kita nak tegur? Tegur ini macam-macam peseng lah. Ada direct, ada kerah, ada lembut, ada gurawat, ada sindir, ada dengan pantun. Betul tak? Ada orang pergi direct, ada orang pusing rambut, ada orang pusing 2 kali. Nampak? Atas kebijaksanaan, bil hikmah, dengan cara yang bijak. Ada orang boleh terima direct, kerana dia memang tak ada masalah. Dia brutal punya orang. Direct. Dia begini, bodoh begini. Tak ada masalah. Tapi ada orang yang jenis, mana mudah sentap dan sebagainya. Kita dengan pantun. Kita dengan sindir, kita dengan gurau. Banyak bahasa. Soalan seterusnya. Apa hukum kalau kita kata, kalau buat gini, tak jadi gini. Kalau aku tahu, aku tak buat gini. Sebab satu kejadian, adakah itu seperti melawan takdir atau tidak reda dengan takdir? Baik. Kalau kata hatinya reda, tak ada masalah. Tapi kalau hati itu tidak reda, mulut mengata, itu yang salah. Kita kalau tubik luar, rebah motosikal. Kalau tak tubik, tak rebah. Memang betul lah. Sebab takdirnya awak akan tubik, akan keluar. Ditulis daripada sebelum mu jadi lagi. 50,000 tahun dulu lagi sebelum buat langit bumi, sudah ditulis. Hari ni mu akan keluar. Kerana takdir kamu dilanggar motosikal di depan rumah. Dia pun kata, kalau tak tubik, tak keluar, tak kena langgar. Memanglah. Sebab mu kena langgar, mu kena keluar dulu. Jadi kalau mu tak keluar, tak kena langgar. Tadi mu keluar tak? Tak lah. Pasal tak sampai masa mu kena keluar. Sampai masa mu keluar, tak kamu boleh canggah. Kita tak mau keluar. Tak boleh. Keluar pun kena. Kalau kita tahu, senang tanya malaikat. WhatsApp dia tahu, hari ni kena langgar tak aku? Tu lain cerita. Jadi jangan kata tak keluar, tak kena. Memang betul. Macam apa? Meninggal dah. Kau pun meninggal? Pukul 12. Dah apa? Pukul 11 mana boleh ada? Memanglah pukul 11. Meninggal pukul 12 apa dah? Pukul 11 boleh lagi lah. Kena faham baik. Patutnya, dah mana pukul 1 aku minum air dengan dia? Tu baru dah betul. Meninggal pukul 12, pukul 11 boleh lagi lah. Apa maksud tawasul? Ni ramai duk balas. Belajar Facebook tu pun. Dia dengar baik-baik. Berdoa ada 2. Berdoa cara tawasul, berdoa tanpa tawasul. Makna berdoa direct, berdoa dengan tawasul. Dua-dua ini doa yang dibenarkan oleh ulama-ulama Islam. Cuma ada bopok baru ni kata tawasul ni tak boleh. Dia tidak ada ilmu. Doa ada 2 doa dengan tawasul, doa tanpa tawasul. Doa tanpa tawasul, contoh, katakan kita nak minta sembuh sakit. Ya Allah, sembuhkanlah sakitku ini. Itu doa tidak ada tawasul. Faham lagi? Kalau doa tawasul, kita pergi ziarah kubur Rasulullah. Ya Allah, berkat kekasihmu yang disemandikan di sini, sembuhkanlah aku. Itu doa kepada Allah, tapi ada tawasul sebut kebesaran Rasulullah. Hukumnya dua-dua boleh. Ataupun kita tawasul dengan amal kita. Dulu kita ada tolong seorang yang sangat susah. Kita tolong dia sampai dia senang sekarang. Contoh, bila kita susah sekarang, kita berdoa, Ya Allah, senangkanlah aku. Itu doa tanpa tawasul. Boleh. Yang kedua, doa dengan tawasul. Ya Allah, jika sekiranya aku tolong si fulan pada sekian hari bulan, atau dulu aku tolong si fulan itu kerana-mu, maka senangkanlah aku. Atau lepaskanlah aku sekarang dari susah. Kita minta dengan Allah, biar senang, tidak susah. Tapi sebut, dulu kita buat satu amal soleh. Itu panggil tawasul yang diharuskan. Nampak? Sebut dalam kitab Sahih Bukhari. 3 orang yang terkepit di dalam gua.
Dia bermalam. Bila bermalam, jatuh batu, tertutup pintu gua. Tiga-tiga orang ni dia minta dengan Allah, ya Allah, kalau aku dulu buat satu amal soleh kerana mu gerakkanlah batu ini. Tiga-tiga ni berdoa. Hak tu kata dia tolong orang, hak ni kata dia tolong bela binatang orang, hak tu kata dia beri susu kepada mak dia, dia sanggup tak tidur tunggu mak dia minum susu. Kalau dia buat benda tu ikhlas kerana mu, maka tolong aku. Gerak belaka tiga-tiga batu. Faham lagi? Kerana hadis tu lah, maka ulama-ulama pun membenarkan tawassul. Nah, Sayyidina Umar ketika Nabi, dia berdoa dengan berkat Nabi. Bila Nabi wafat, dia minta hujan yang kemarau panjang, berkat pok saudara Nabi yang disemadikan di sini, ya Allah, turunkan hujan. Turun lalu hujan. Itu Sayyidina Umar bertawassul. Kita cikgu Umar, mari kata tak boleh tawassul. Faham? Tak betul lah. Yang tak boleh kita minta dengan orang yang ditanam di situ. Kita pergi kubur wali, minta dengan Tok Wali. Tok Wali, esok nak temu duga. Mana lagi? Tak? Baru dah betul. Minta dengan Allah, berkat walimu di sini. Soalan seterusnya. Bolehkah kita tawassul kata dengan berkat Tok Guru? Boleh. Jangan minta dengan Tok Guru. Faham lagi? Dengan doktor pun kita tak boleh minta. Kerana doktor bukan kerjanya menyembuhkan orang. Kalau doktor kerja menyembuhkan orang, gajinya $1 bilion sebulan. Dia bukan menyembuh, dia merawat. Kalau Allah beri sembuh, jadi sembuh. Faham? Tugas merawat. Dibantu oleh juru rawat. Faham lagi? Kalau doktor itu menyembuh, mak dia tak mati. Mak doktor. Betul tak? Dia boleh menyembuhkan? Tak boleh. Mak dia mati kok. Mak orang lain tak mati. Faham? Kenapa? Allah yang menyembuh. Demi Allah, tak orang dah buat dah benda ni. Lepas tu dia langgar sumpah. Kena bayar dia. Ya, pasal mu sudah bersumpah. Dia bersumpah. Dia tak mau pergi dah rumah pak saudara dia, Kuala Berang. Kerana dia nak marah sangat. Kita panggil nikah hari ni ya. Kesok. Faham tak lagi? Lepas ni molek dah nak pergi, mula bersumpah dah demi Allah. Bayar kafarah sumpah. Beri makan 10 orang miskin. Atau beri pakaian sepasang seorang. 10 orang. Faham tak lagi? Atau merdeka hamba. Tak mampu belaka, puasa 3 hari. Saya masuk korban satu bahagian kat kampung saya baru ni. Ada 2 ekor lembu. Saya tidak pasti lembu saya mana satu. Lepas dua disembelih, baru saya tanya orang incah. Mana satu lembu bahagian saya? Dia pun tunjuklah. Memang saya ada niat korban. Saya adakah sah korban? Sah. Lembu 2 ekor, dia sudah niat. Nampak? Jarak lembu itu sudah dibeli. Yang tak boleh niat, lembu belum dibeli. Lembu nak pergi ambil petang esok nak pergi beli, hari ni niat dah. Tak boleh. Macam zakat, kita nak pergi kedai. On the way nak pergi kedai nak beli beras. On the way nak pergi kedai beli beras, niat. Inilah zakat harta fitrah wajib taku. Tak sah. Tapi bila dia beli dah, bayar dah, jadi milik dia dah zakat tu. Bila milik dia, walau tak pegang, walaupun ada larga mutuk, dia niat zakat, sah. Ada balik belah-belah naik motor, inilah zakat harta yang wajib taku, sah juga. Kerana sudah milik dia. Cuma Allah beri niat masa serah zakat. Jadi, dia sudah beli lembu, dia sudah berniat, sah. Cuma lembu dia kuning ke biru? Kuning, biru tak ada lembu. Kuning ke koko? Kuning ke koko? Jadi lepas meleh, kata tu ni, hak ni lah ni. Sah. Faham? Macam mana nak tentukan kiblat yang tepat? Saya guna kompas di handphone, tapi kadang-kadang berubah arah kiblatnya. Dia gunakan handphone, tengok kompas, kadang sini, kadang situ. Dah boleh pakai handphone. Dia boleh pakai aplikasi, tapi yang tepat. Maknanya kena diuji. Dah dia ambil hak free tu. Kejap tunjuk tangan tu, kejap kalau berang, kejap akan tapir. Tak boleh pakai. Kompas yang dipakai pada syarak untuk boleh buat semayang, yang maknanya yang betul ukurannya. Bukan semua aplikasi betul. Kebanyakannya betul. Kita test. Sebab tu saya install aplikasi kiblat. Kita pergi di masjid, kita test tengok. Kita pergi masjid ni, kita test tengok. Memang betul semua. Betul baru boleh dipakai. Jangan hak lain tampukang. Sikit lagi. Betul ke rezeki kita dah tetap walaupun kita berusaha macam mana pun? Betul lah. Sebab benda itu sudah ditulis. Cuma kita ni dirahsiakan. Kalau tak dirahsiakan, kita tak lari kerja ni. Betul tak? Macam orang sakit, orang sihat dan sebagainya. Kita sakit apa sihat, esok nak pergi hospital.
Tapi kita ada WhatsApp. Terima WhatsApp daripada malaikat. Khabar, tak baik lagi. Esok. Mu baik tahun depan, bulan 4. Kita pergi dah esok hospital. Tak lah. Faham lagi? Jadi huru-hara lah hidup kita ni. Nah, sebab tu rahsia Allah. Jadi rezeki kita sudah tetap. Dan kalau kita tetap, tak payah pergi cari lah. Tak payah. Tak ada terus. Faham tak lagi? Sebab tu dia rahsia. Jadi kita keluar biasanya, kita cari Allah bagi kita kejayaan. Kita pergi cari makin banyak. Pada adatnya, manjada wajada. Orang yang bersungguh, adatnya. Bukan mesti. Dia akan berjaya. Tahu tak? Kalau kita duduk di rumah, ada orang mari nak temuduga kita masuk kerja LHDN. Dulu ni kita nak masuk LHDN, kita interview tau. Interview kan, orang LHDN kita cari di rumah, ambil dapur. Ke kita pergi cari. Dah. Situ dah ajar kita. Itu rahsia dia. Harta sepencarian ni guna Ustaz. Harta beri pencerahan. Harta sepencarian. Gini. Laki, bini. Dua-dua kerja, dua-dua membeli harta. Itu nombor 1. Laki beli cair lembek, bini beli katil. Laki beli gerobak, bini beli tali besing. Laki beli mesin gaya, bini beli peti sejuk. Dah 15 tahun, 20 tahun berkahwin, banyak tak barang? Banyak tak? Ada harta tak? Bila bercerai, kalau ada resit, ambil harta masing-masing. Itu harta sepencarian. Kalau tidak ada resit, tasamuh. Bagi dua berlebih kurang. Halal berhala. Separuh seorang. Faham? Yang kedua, suami kerja di luar rumah, isteri yang buat kerja rumah untuk suami. Dia tukang masak, makan ke suami, dia tukang sekian ikan, dia tukang ni, dia tukang basuh baju suami, tukang gosok baju suami. Habis benda dia buat, suami tak bayar pun gaji dia buat kerja je, hanya beri nafkah makan, ada harta sepencarian. Sebab orang puang hanya wajib melayan nafsu suami. Tidak wajib buat air, tak wajib basuh baju. Kalau dia buat, suami suruh wajib buat. Dan kena ada gaji dia. Orang puang balik sekarang, buat buku 35 sen. Nak tulis gosok baju bulan ni bang. Sekali gosok 5 riyal bang, 45 riyal. Nak memasak 8 kali minggu ni. Jumaat 1. Nak sekali masak 20, 160. Itu ada kerja itik masuk dalam rumah, RM6 kita ambil. Bang, benda lagu tu. Minta dia. Boleh RM1,500 sebulan. Faham tak ke? Jadi kalau isteri sudah mendapat bayaran upah buat kerja untuk laki ni, makan minum ni apa semua, gosok baju dan sebagainya, basuh baju, dia tak ada dah harta sepencarian. Faham tak ke? Soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga sebelum akhir. Tiba-tiba semayang saya terpijak kain plekat saya pakai, tapi bukan semua tapak kaki. Sah atau tidak semayang saya? Rambut menutup sedikit dahi kita, dah batal semayang. Setahu saya lah. Dia begini, yang wajib tidak boleh berlapik hanya dahi. Tangan tak ada masalah, kaki tak ada masalah. Semayang pakai stokeng sah. Stokeng sebelah, stokeng 12 sah lagi. Okey? Rupang dia pakai seluar, jabat tak bawa telekung. Bila nak semayang, dia masuk stokeng yang tidak nampak warna kulit, yang bukan yang nipis tu. Semakin hitam tu contoh. Bang, tak nampak lah warna. Pokoknya sah dah semayang dia. Jadi soalan dia terpijak kain pelekat. Tak ada masalah. Kena faham baik. Yang tak boleh berlapik dahi sahaja ketika sujud. Masa tak sujud apa? Contoh, dia pakai sokok. Sokok dia besar. Tutup dahi. Masa diri, duduk kat dahi sokok. Masa sujud, dia akak pak, kena dahi masa sujud. Sah. Sujud atas lengan baju ni, baju telekung. Tak telekung dulu, sujud atas telekung. Tak sah. Pasal ni pakaian dia, berlapik dahi. Kaki tak apa berlapik, lutut memang berlapik. Tapak tangan tak apa berlapik. Dahi tak boleh berlapik. Orang pakai serban, ekor dia jatuh, dia sujud atas ekor. Tidak sah. Atau dia pakai ridak botak kepala bau selendang tu kan. Kain ridak tu kan, orang lelaki kan. Kalau ridak, separuh duduk atas bau, separuh atas latar, sujud atas ridak. Tidak sah. Atau dia pakai serban, dia tak pandai ikat, baru balik umrah. Bini dia paksa suruh pakai serban. Dia pakai atas harta serban. Faham lagi? Sujud lah, tidak sah. Atau kain tudung dia jatuh. Itu tudung pakai besar, tudung tinggi. Semua pakai bawah, berak jatuh tudung, sujud atas tudung.
Tidak sah. Faham? Tapi kalau atas pakaian orang sebelah sah. Dia sujud atas lengan baju orang sebelah sah. Ataupun rapat sangat ramai, kuliah orang ramai, dia sujud atas kain pelekat orang depan. Kalau rapat-rapat kan. Biasa kalau kuliah ramai gitu kan. Kehadiran sampai 3-4 ribu orang. Bersesak. Biasalah gitu. Jadi kalau nak sujud atas kain pelekat orang depan, jangan sujud atas hak bawah. Dia dua lapis kan. Hak atas jadi spring. Tak kena bumi, tak sah. Kena masuk pada kain, sujud atas tu. Tapi biarlah kita akad dulu. Takut dia duduk dulu, ada satu kes kau duduk, kepala tak boleh keluar. Faham? Soalan seterusnya, saya mengalami habis dah. Seorang anak laki-laki wajib utamakan yang terakhir, ibu bapa sebelum isteri orang lain. Apa pula hukum ibu bapa mertua bagi seorang anak laki-laki? Kata turutannya perlu hormat ibu bapa mertua, baru isteri. Apakah taraf ibu bapa mertua sama seperti ibu bapa seorang laki-laki? Dia gini. Ibu bapa dengan ibu bapa kandung. Ibu bapa kandung dengan apa benda ni? Mertua tak sama. Wajib kita dulukan ibu bapa kandung. Sama ada isteri atau suami. Suami ibu bapa kandung, isteri ibu bapa kandung. Cuma bila kita berkahwin, wajib kita muliakan. Orang panggil hormat ibu bapa mertua. Sekalipun kita tak suka dia. Sekalipun dia perangai tak molek contohnya. Perangai uduh ke apa, mulut uduh ke apa. Wajib hormat. Tak boleh buat lebih kurang. Kerana contohnya, kita tak suka mak isteri kita, mak mertua lah. Kerana mulut jahat. Contohnya tak. Kongkang mulut bawang. Tapi wajib hormat. Kerana anak dia isteri kita. Faham tak ke? Kita juga dengan bapa mertua kita kalau kita orang puang. Ayah tok laki kita ni memang teruk sikit perangai. Kena hormat. Tak boleh kita tinggi suara. Kena hormat. Kerana apa? Anak dia suami kita. Ada pun ibu bapa kandung, wajib taat. Lagu mana taat? Kalau kita orang perempuan, belum kahwin, wajib taat ibu bapa. Selepas kahwin, wajib taat suami. Kalau kita orang laki-laki, sebelum kahwin, wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin, wajib taat ibu bapa juga. Situ je beza dia. Okey? Kita jadi terbalik. Orang laki-laki sebelum kahwin, taat ibu bapa. Lepas kahwin, taat ke bini. Bini pun terbalik juga. Belum kahwin, taat ibu bapa. Lepas kahwin, taat ibu bapa juga. Lepas tu, taat suami. Jadi, tukar bimbo. Orang panggil terbalik paih. Paih buka di bawah, buka pang pada bawah. Bahang titik paih. Dah? Faham tak ke? Jadi, jangan kita buat lebih kurang dengan mertua. Belum kita kahwin, kita tak tahu masalah mertua. Lepas kahwin, kita akan tahu masalah. Begini perangai punya. Jangan dengan sebab perangai tak comel, kita buat kurang ajar dengan mertua. Tak boleh. Ataupun kita tak suka ke anak, kita benci mertua, tak boleh juga. Contoh bini kita perangai huduh. Kita nak marah je sampai ke mak dia, kita marah. Tak boleh. Waktu kita jangan pakai rakung. Kita pakai rakung. 2-3 orang yang LHDN tak semayang, kata dia LHDN tak pakai rawat, tak mayang lagu. Tak boleh kata lagu tu. Seorang daripada keluarga dia terlibat dengan dadah, kita pergi panggil keluarga Mak Pit. Pulak dah. Padahal seorang tu je anak. Jangan gitu. Jadi kalau kita tak suka ke mak, kita jangan jadikan anak dia terasa hati, iaitu isteri kita. Kita tak hormat mak mertua kita, tak ke isteri kita terasa hati. Kita tak hormat bapa mertua kita, tak ke suami kita kesok. Jadi nak jaga hati pasangan, wajib hormat mertua. Wallahu a'lam. Itulah terjawab lebih kurang 35 soalan. Jadi mohon maaf terlebih terkasar terkurang. Kalau tidak banyak, sedikit kita dapat kepahaman pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kali yang lain.
Jutaan terima kasih pada LHDN kerana memberi ruang pada kita untuk berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.